Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang sempat bersama saya malam ini. Waduh, gatal pula kepala ni. Apa khabar saudara semua? Saudara Fui, thank you for accepting me. Saudara Khairul Pak Lang, Saudara Faizal Acoy, apa khabar? Eddie Nur, Ibrahim Cik Muda, terima kasih sebab malam bersama menemani saya, Tun Arman, Sahar Ibrahim, Raja Kamal, Raja Bazlan. Terima kasih ku hadir ku sebab malam ku, Zainon Abu Hassan, Makim Kamal Ismail, Kamal Awang, Azmi Azlan. Cuma saya minta tolong kawan, Nur Azwar, Haji Azhar, tolong invite kawan. Share maksudnya, kerana kalau sekadar like saja ini, teman-teman mungkin mereka nak masuk dia tak dapat. Ini cara baru yang di introduce oleh Facebook. Sebab itu saya dapat kiriman banyak bahawa mereka tidak dapat bersama dengan live bersama. Jadi saya harap saudara dapat bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain untuk mengikuti pencerahan tentang situasi semasa. Ingat saudara, saya adalah sekadar memberi pencerahan, bukan untuk memberi nak tunjuk pandai dan sebagainya. Baik, saudara Basiro, saudara Muhammad Razali, saudara Radian Razak, saudara Mak Sofian Kamarudin, saudara Mak Fauzi, Ayang Haji Chun, Rusini Kurungut, apa khabar Rusini di Sabah, Halimah Hashim, Zainab Latif, Hafiz Wan Basirun dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. InsyaAllah malam nanti saya akan dapat lihat, saya akan santun mana-mana persoalan yang boleh kita bawa untuk perbincangan malam esok, saya akan kemukakan. Ini adalah ruangan kita sama kita, kita memberi pencerahan. Saudara, hari ini dah 26 hari bulan dah kita meninggalkan Aidilfitri. Jauh saudara perjalanan kita ni. Sudah semakin jauh dan masa berlalu begitu pantas. Kenapa pula sengit pula songkok ni? Hari ini 6 Jun 2021, masuk hari yang ke-6 kita menjalani total lockdown. Saudara Majid Ahmad, Saudara Rosnin, terima kasih untuk suara perlahan. Saya akan kuat sikit. Mungkin mic saya ke, tak tahulah. Terima kasih Saudara Adit Panik. Okey saudara, hari ini alhamdulillah masuk hari ke-6 ada sedikit susut jumlah virus corona. Semalam 1 2 3 4 5 selepas 5 hari 7,000, 7,000, 8,000, 7,000 dan hari ini dia turun 6,241. Moga-moga dia terus kekal turun, susut dan susut saudara. Jumlah keseluruhan adalah 616 dengan 616,815 yang dijangkiti oleh virus corona, lebih daripada setengah juta dah sebenarnya. Terlalu jauh meninggalkan angka setengah juta. Dengan kematian sudah hari ini saja kematian 87. Jumlah keseluruhan kematian adalah 3,378. Tinggi itu saudara. Di Perlis alhamdulillah ada sedikit kelonggarannya. Kerana hari ini 2 jangkitan saja. Semalam 4, hari ini 2. Terus sekarang berusaha. Begitu juga di Kedah semalam 263, hari ini 125. Di Pulau Pinang semalam 370. Combi, Mami, bagus jaga anak-anak tu. Tak payah keluar. Hari ini 271, semalam 370. Begitu juga di Perak yuk. Alhamdulillah. Juga susut, semalam 252, hari ini 174. Bagaimanapun di Selangor masih lagi pada angka berlegar pada angka 2,000 lebih. Sebab walaupun semalam 2,509, hari ini 2,178. Tak tahulah bilakah masanya Selangor ni akan susut seperti dulu. Saudara, di Bola Persekutuan juga susut, semalam 678, hari ini 415. Tapi di Putrajaya ada peningkatan. Semalam 12, hari ini 30. Di Negeri Sembilan juga ada susut. Tapi jumlahnya tidak baik. Lengkungnya masih lagi lengkung yang tidak baik. Kerana semalam 843, hari ini 556. Warga Negeri Sembilan berusaha untuk kita terus berusaha agar virus corona ini dapat kita tuntaskan. Di Melaka ada peningkatan nampak gayanya. Sebab semalam 206, hari ini 225. Begitu juga di Johor. Sebab itu saya kata lengkuk di Johor tidak begitu baik. Dia naik turun
dan hari ini naik balik. Semalam 412. Selepas dia susut. 2 hari lepas 446. Semalam 412. Hari ini dia naik balik 565. Jadi di Johor agak tidak begitu menyenangkan kita. Jadi warga Johor berhati-hati, duduk di rumah sajalah. Saudara, Man, duduk di rumah, Man. Boleh hantar gambar apa semua, tak ada masalah. Jangan keluar, Man. Terima kasih Rusinin Korongot. Di Pahang ada susut. Semalam 286, hari ini 155. Begitu juga di Terengganu. Semalam 190, hari ini 158. Di Kelantan juga, alhamdulillah, nampak grafnya semakin menurun. Di Kelantan semalam 312. Saya khawatir sebab dia meningkat semalam daripada 286 dia naik 312, tapi hari ini dia susut 270. Berusahalah Cik Mek Awal, sains-sains belaka. Tak, jaga kebersihan diri, penjarakan sosial, tak saya nak keluar. Jadi saya harap saudara semua berusaha kita. Di Kelantan khususnya, tambah sekarang ni musim hujan ni pula ni. Tapi di Sabah, nampaknya Rusnin ada peningkatan sebab semalam 259 dia susut selega sedikit. Kerana 2 hari lepas 287, semalam dia turun 259, hari ini dia naik balik 305. Jadi warga Sabah, saudara kena ingat, semua teman-teman di Sabah, kita ni macam picit per kiri, per kanan terasa. Kalau di Sabah itu sukar, kita di Semenanjung juga turut merasai kepedihan saudara. Kita adalah satu bangsa, satu negara, saudara, bukan saudara apa terbiar begitu saja. Sebab itu saya agak begitu sedih apabila permohonan Datuk Bong Mokhtar minta supaya dipercepatkan dihantar vaksin ke Sabah. Jadi sepatutnya tidak bolehlah jadi ada double standard. Jadi warga Sabah berhati-hati. Walaupun vaksin belum sampai lagi, kalau kita menjaga penjarakan sosial, kita menjaga kebersihan diri, duduk di rumah, pasti kita dapat mengurangkan, melegakan lengkungan yang tidak begitu cantik sekarang di Sabah. Sebab dia 300, lepas tu 254, dia turun 203, dia naik balik 287, dia turun 259, dan hari ini dia naik 305 di Sabah. Begitu juga di Labuan. Labuan juga masih lagi tidak lega. Pulau yang kecil tetapi daripada 230 dia turun 205, hari ini dia naik balik 212. Jadi warga-warga di Sabah, di Labuan dan di Sarawak nampak gayanya nampak seperti di Kelantan. Ada penurunan tapi tak banyak. Iaitu semalam 651 susut. Sebab dah 3 hari lepas 706, selepas dia meningkat daripada 594 dia naik 706. Semalam dia turun 651 dan hari ini terus turun 600. Mudah-mudahan Sarawak juga dapat mengikuti jejak di Kelantan agar warga kita di Sarawak, Sarawak ni nak menghadapi pilihan raya ni. Pilihan raya negeri dah dekat ni. Walaupun sekarang ni edahnya sudah sampai tetapi tidak boleh dilaksanakan kerana jangkitan virus corona begitu celaru nampak gayanya. Saudara, Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong pun telah bertitah kasih sayang baginda pada warga Sarawak, kekalkanlah kerajaan yang ada sekarang ini, kata baginda. Jadi bila sampai sesuai dah reda COVID-19 ini, maka barulah kita adakan pilihan raya. Begitulah saudara, walaupun saudara jauh di negeri, di bumi kenyalang, jauh memisahkan kita oleh Laut Cina Selatan, tapi kita masih lagi rapat. Kita adalah saudara serumpun yang wajar untuk merasai kepedihan. Jadi jangan ada perbezaan, jangan ada rasa kecil hati dan sebagainya, saudara. Saya melihat dari kiriman daripada sahabat saya, daripada saudara Azmi Muhammad daripada Kelantan. Dia bertanya pada saya sejauh mana kabarnya Menteri Luar Negara, Menteri Luar Negeri, Datuk Syamuddin kena kuarantin selama 14 hari. Saya rasa mungkin dia kuarantin di rumah 14 hari sebab kontak rapat. Jadi persoalannya berarti menteri pun apakah beliau tidak melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi bagaimana dengan yang lain? Dan kalaulah beliau ada kontak rapat, retinya 3 atau 4 hari lepas ada sidang parlimen, sidang kabinet, apakah tidak menjangkit dengan member of ahli-ahli kabinet yang lain? Ini keadaannya. Sebab itu bila kita minta statistik bagi kedua-dua Dewan Rakyat, Dewan Negara dan petugas, masih lagi tidak dapat diberi. Sepatutnya inilah warga yang lebih awal, sebab mereka adalah di kalangan
petugas-petugas pentadbir negara. Jadi menteri-menteri ni kalau tak divaksin ni masalah juga ni. Ya saya tak tahu macam mana kedudukan sekarang ni, menteri berapa orang yang melakukan vaksinasi. Jangan kita minta rakyat buat vaksin tapi menteri tak buat. Ini soal serius ni saudara. Jadi kerana hari ini sehingga saat ini ada juga kalangan rakyat kita yang telah pun melaksanakan ataupun melakukan vaksinasi yang dos yang kali kedua. Jadi apakah kalau menteri tak ada ni bahaya ni, tak betul ni. Saudara, bagaimanapun malam ini saya ingin memberi pencerahan sedikit kepada teman-teman ataupun saudara, mungkin bapa ke, ibu saudara, abang saudara ataupun saudara mara saudara yang akan melakukan menjalani vaksinasi. Itu persediaan sebelum dan selepas kita melakukan vaksinasi ya. Sebelum anda pergi mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 ni, sila lakukan perkara berikut. Pertama sekali, hendaklah makan sebagaimana biasa. Jangan pergi dengan perut kosong. Anda sepatutnya jangan melakukan suntikan dalam keadaan perut kosong. Saya tahu kita tak punya wang sekarang ni, tapi isilah perut seadanya. Jadi makan kena ada seperti biasa. Jangan dalam keadaan perut kosong kita membuat vaksinasi. Kemudian minum air suam. Minum air suam sekurang-kurangnya 250 cm ni cc ya. Air suam ni kena minum. Cara ini akan mengurangkan ketidakselesaan. Kesan daripada sampingan, kalau ada kesan sampingan itu, dia dapat mengimbangi. Jadi mesti minum air suam dulu. Ingat, jangan minum minuman sejuk. Jangan ambil air sejuk, air suam ya. Jangan ambil air keluar daripada ais ataupun nak minum air condol dulu. Jangan, ataupun ABC ke, jangan. Sebelum buat vaksin ataupun selepas vaksin, jangan saudara minum air sejuk. Kerana proses ini sangat penting, iaitu untuk lebih-lebih lagi untuk mereka yang melakukan suntikan kali kedua. Tambah-tambah lagi kalau suntikan kali kedua, jangan minum air sejuk. Kerana kesan ketidakselesaan, kesan sampingan dari suntikan kedua lebih banyak berbanding dengan suntikan kali pertama, saudara. Ya, kita saling bantu-membantu, tegur menegur ya. Kemudian kalau boleh bila pergi nanti pakailah baju yang senang kita selak bau kita. Jangan pakai baju macam saya ni, ketat ni, nak susah ni, lambat masa dan sebagainya. Jadi proses ini sangat penting untuk suntikan kali kedua ya saudara. Baju biar loose di lengan, terutama untuk wanita. Kadang-kadang kawan wanita ni dia pakai baju lengan panjang terus tu, lapis 2 lapis, 3 lapis lagi. Jadi benda biar saya loose sikit, buka, jup, injek ya saudara. Kemudian seluar biar berpoket. Jangan pakai seluar tak ada poket. Sebab senang untuk kita menyimpan telefon pintar kita. Jadi handphone ni mestilah sentiasa di-charge. Sebab sebelum anda mau pergi melakukan suntikan vaksin, banyak checkpointnya. Nanti nak tekan iSejahtera lah, sedangkan bateri dah habis. Ini masalah. Jadi semua, sebab sekarang ni semua guna iPhone. Ya saudara. Kemudian kalau boleh tak payahlah bawa kereta. Sama ada teman hantar atau saudara pergi hantar, lepas tu carilah parking di mana-mana pun, ataupun yang terbaik naik Grab ataupun teksi. Sebab kereta banyak. Jadi tak payahlah nak pening nak cari-cari parking. Kemudian sila pastikan di mana sebenarnya anda, dalam MySejahtera dia tulis di mana tempat anda mengambil vaksin. Ni kadang-kadang kita pergi pukul 10 kita sampai, sedangkan bukan di tempat itu, mungkin tempat lain. Ini macam pesanan mengundi pula saudara ya. Sebab ini bagaimanapun sebab anda kena beratur panjang. Jangan sampai giliran tiba-tiba bukan tempatnya. Kedua, pastikan anda memakai pelitup muka. Mask mesti pakai. Kerana ramai. Jadi sebelum kena spray dia ada jangkitan pula nanti. Kemudian bawa sendiri je sanitizer ataupun yang jenis spray yang kecil tu, sentiasa, dan juga tisu jangan lupa, supaya kita dalam keadaan kering. Dan paling penting eloklah bawa
pen sendiri. Sebab kalau kita tukar pen, kita tak tahu sama ada orang terdahulu, pen dia, orang tu ada jangkitan dan sebagainya. Kita tak tahu. Waspada diri kita. Dan kemudian kalau boleh kita elak pinjam pen daripada orang lain. Sebab dah lupa tinggal. Jadi anak-anak ataupun saudara ingatkan, ni pen kena bawa. Supaya senang nak digunakan. Jangan kita nak pinjam orang punya. Kadang jangkitan tu boleh berlaku. Memang kena pentingnya ialah bawa sanitizer tu. Kemudian saudara, selepas saudara menjalani vaksinasi, ini penting ya. Bila balik nanti, basuh tangan. Kalau boleh mandi. Tukar baju yang kita pergi. Sebab kita ramai. Seboleh-bolehnya, bila lepas saudara menjalankan vaksin, balik rumah, buka baju, terus mandi dan tukar baju. Saudara, sebab kita terjumpa ramai orang. Dan kita tak tahu simptom-simptom ataupun mereka ada. Berhati-hati saudara. Kemudian jangan lupa kita selfie, saya telah divaksinkan. Dia pergi tempat tu, ambil pump, saya telah divaksinkan. Untuk peringatan. Kalau orang tanya, dah ada bukti. Kemudian 3, setelah vaksin, ketika berehat, minum lagi secawan air suam. Minum, lepas duduk pada rumah berehat, minum secawan lagi air suam. Dan jangan berjalan ataupun bersenam selama 5 hari. Seboleh-bolehnya banyakkan berehat. Lepas vaksin, duduk di rumah, berehat. Bolehlah berjalan, bukan tak boleh jalan langsung, tak ada. Berjalan tu macam biasa, tapi bukan untuk riadah ataupun bersenam, menggunakan tenaga. Sebab saudara baru lepas divaksinkan, sebab vaksin itu sedang berjalan dalam tubuh badan anda. Jadi, anda dinaikkan berehat sepenuhnya. Vaksinasi akan memberi kesan yang sebenarnya setelah 2 minggu selepas dos kedua. Jadi, kerana itu, jangan bersikap ambil mudah dan jangan berada di luar rumah. Jadi, oleh itu, berhati-hati dan sebaiknya tinggal di rumah sehingga 2 minggu lebih untuk dos. Ini untuk mereka yang melakukan dos kali kedua. Kemudian ada sedikit demam. Jadi kalau bila anda buat vaksin tu mungkin ada sedikit demam, tak kurang selesa. Tapi jika demam itu berlanjutan ke hari yang ketiga, hari pertama is okey lagi. Hari kedua biasalah, dulu kita suntikkan anti kolera dan sebagainya, demam juga. Tapi tak dengar, saya tak tahulah macam mana. Teman-teman, jangan kacau. Saya tengah bagi pencerahan vaksin ni. Ya Allah. Nak kacau waktu saya membalun, Kang. Saudara. Jadi, kalau boleh lah, saudara, kalau saudara demam, masuk hari ketiga, segera pergi ke hospital. Jangan tunggu lagi di rumah. Jangan nak ambil Panadol, nak ambil antifas. Ya, saudara, kerana ini penting. Saya tidak pasti sama ada kebanyakan warga emas mengetahui mengenai dos dan perkara yang tidak boleh dilakukan selepas vaksinasi ini. Jadi saya ingin mengingatkan lebih-lebih pada teman-teman yang seusia dengan saya. Jadi apa yang saya nyatakan ini, berkongsilah kita maklumat ini saudara. Ingat saudara, kita saling tegur-menegur, kita saling nasihat menasihati. Sebab itu saya minta saudara kalau boleh share saya punya pencerahan ini. Sebab teman-teman mungkin dia nak masuk, nak add in. Dia tak tahu. Kalau saudara share, dia boleh add in, baru dapat lah ini. Kalau nanti suara tak dengar lah, macam-macam. Apatah lagi, kita sering diganggu, saudara ya. Baik. Untuk semua rakyat, sekarang ini Jabatan Kaji Cuaca, Jabatan Meteorologikal telah mengeluarkan arahan ataupun amaran bahawa negeri kita ini sedang berada dalam zon di mana bakal berlaku ribut petir, hujan lebat. Sepatutnya petang ini, tetapi nampaknya petang ini kurang. Jadi mungkin berlarutan pagi besok. Jadi elok tinggal di rumah. Sebab hujan lebat dan ribut petir dijangka berlaku di 12 negeri. Iaitu di Perlis. Kemudian di Kedah kawasannya lah di Langkawi, Kubang Pasu, Pokok Sena, Padang Terap, Sek, Baling, Kulim dan Bandar Baharu. Dia tak ada lalu star saudara. Di Perak, untuk warga di Krian, Larut, Matang, Selama, Ulu Perak, Kuala Kangsor, Ile Perak, Batang Padang dan Tanjung Malim. Ini kawasan yang boleh menghadapi ribut dan juga hujan lebat. Berhati-hati saudara, perhatikan rumah kita.
Kalau ribut teruk sangat apa semua tu, bagi saya kalau rumah ada pokok-pokoknya, duduk sebelah yang tiada pokok. Di Kuatiri, pokok-pokok akan tumbang kalau kuat sangat ribut kencang. Di Kelantan, di kawasan Jeli. Kawasan lain, di Kota Baru tak ada. Di Jeli. Jeli diramalkan. Ini menurut laporan Jabatan Kaji Cuaca Meteorological. Di Terengganu, kawasan Besut, Setiu dan Kuala Nerus. Di Pahang, kawasannya lah Raub, Bentong, Pekan dan Rompin. Rompin ni sebelah Laut Cina Selatan, saudara. Dan di Selangor, iaitu di kawasan Hulu Selangor, di Gombak, Petaling dan Ulu Langat. Kalau Selangor belah pantai barat ni nampaknya tidak ada saya tak nampak ini ramalan kayu cuaca yang berlaku ribut dan sebagainya. Di Negeri Sembilan ialah di Jelebu. Di Johor ialah di kawasan Segamat dan Bersing. Sebab saya kata belah Laut Cina Selatan ya saudara. Di Sarawak, ini penting. Di Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Limbang. 10 kawasan ni berhati-hati. Sebab itu saya kata sebab musim hujan ni Sarawak berhati-hati sebab bila musim hujan ini sering kali COVID ni lebih mudah merebak sebab dia sejuk. Kemudian di Sabah, kawasan pedalaman itu Sipitang. Di Tenom, di Beaufort, Nabawan, Keningau dan Tambunan. Kemudian di bahagian pantai barat, di pantai barat itu Papar dan Ranau. Tawau dan Lahad-Datu, sementara di Sandakan dan Kudat serta Pitas. Inilah kawasan-kawasan yang saudara harus berhati-hati, tengok keadaan cuaca, kalau ribut apa semua tu, pastikan di rumah saudara ada lilin. Ini paling penting. Tapi sekarang nak keluar dah tak boleh. Aduhai. Jadi besok pastikan standby lilin. Mana tahu kadang-kadang terputus bekalan elektrik. Gelap pula rumah. Kalau terputus bekalan elektrik, cepat-cepat pergi ke Swiss. Kalau saudara ada benda-benda yang bersangkutan dengan elektrik ni, dikuatiri sebab kilat, jadi tutup main Swiss. Ini untuk peringatan saudara. Saya bila dapat laporan begitu, saya seriau juga. Perlu saya memberi pencerahan pada teman-teman. Ya saudara? Baik, kita pergi ke tazkirah pendek sedikit saja. Jangan marah saudara, satu persatu. Kita pergi, ini adalah sekadar peringatan. Kerana saudara, saya dapat kiriman daripada sahabat baik saya, dia tak mau sebut nama dia. Dia kata elok dibaca, saya baca. Ini bukan daripada sabda junjungan tetapi peringatan kita. Maka benarlah kata Allah dan Nabi, suatu saat nanti kata Rasulullah, umatku akan terhalang untuk melakukan perkara-perkara baik. Dan inilah zamannya yang sedang kita lalui. Teman, kita lupakan sebentar asbab wabak atau SOP. Sesekali kita pandang realiti. Kita sedang melaluinya. Akhir zaman yang makin sukar dan rumit. Nak buat baik makin susah. Nak ibadah juga makin payah. Fitnah, tak usah cerita lah. Saudara, siang malam ada fitnah. Nak solat di masjid, juga sekarang ni boleh jatuh fitnah. Nak buat haji dan umrah semakin payah. Untuk kita ziarah jiran sebelah rumah pun kena fikir berkali-kali. Jadi sekarang ni kita jadi takut dan kita jadi takut yang tak sudah-sudah. Takut bawa penyakit, takut dijangkiti, takut kena compound, takut kena fitnah. Kita buat itu, buat ini, semua takut fitnah. Jadi sekarang ni fitnah belaka-laka. Saudara Saudara Ramzilan, Saudara Syukur Jamil. Teman, patutnya sekarang ni kita jagalah bekal kita bermula saat ini. Bekalan kita di sana. Gunakan masa lockdown ini untuk kita renung dan memperbaiki diri kita. Persiapkan amal untuk pulang. Kerana kita semua akan pulang ke sana, saudara. Kita kena sayangkan diri sendiri. Sejasad yang Allah pinjamkan ini sudah semakin hampir untuk dikebumi. Sebesar apapun sayang orang pada kita, mereka tetap akan kita tinggalkan. Anak, suami, isteri, ibu, ayah, saudara, bahkan teman-temannya, semuanya akan pulang. Hari ini saya terima semalam sahabat saya meninggal. Hari ini masih lagi setiausaha bahagian UMNO di Bukit Bintang masih lagi sedang bertarung di hospital. Kita mendoakan yang mana tengah sakit ni supaya mereka segera sembuh. Tetapi keadaan saudara. Jadi kita ni kita ni nak menghadapi seorang demi seorang. Kitalah seorang-seorang nak menghadapi. Alam kubur ni boleh jadi macam-macam. Soal jawab muka dengan nakir amat berbeza mengikut amalan kita di dunia. Ada orang saat ditanya siapakah Tuhan kamu? Lalu dijawabnya Allah Tuhanku.
maka keadaan kunya teruslah berubah menjadi sebahagian daripada taman-taman syurga, indah dan bertuah. Ada orang pula ditanya satu demi satu soalan, lepas satu, kemudian tanya lagi, maka terpaksa melalui proses yang amat panjang. Syukurlah juga kalau boleh lepas. Paling kita bimbang, andai di waktu itu kita langsung tak mampu untuk mengaku Allah itu sebagai Tuhan kita. Biarpun ketika dunia ini, kita berkali-kali ulang dengar dan sebut namanya. Bila kita sakit, Allah. Tapi kita tak memperakui keesaannya. Kita bersembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang kita di dunia cakap begitu je, Allah, Allah, Allah. Sebut gitu je. Tapi tidak faham maksudnya. Sedangkan dia yang Maha Esa. Saudara, kemudian untuk itu kita pelajarilah ilmu akhir zaman. Banyakkan juga ilmu akhirat. Jadi belajar, ambil tahu. Kita sediakan bekalan untuk melalui akhir zaman nanti semakin mencabar. Kerana baginda Rasulullah SAW sudah pun berpesan, amalkan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Itu surah Al-Kahfi. Jangan tinggal biarpun sehari. Mana yang belum mula, bolehlah mulakan surah Al-Kahfi. Mana yang sudah mula baca, cubalah pula hafal. Saya tahu, susah ayat ni. Saya pun tergelat juga lidah, saudara. Sabar Pak Syam, sabar Pak Syam. Jadi, sebenarnya saudara akan tiba saatnya nanti hanya Al-Quran sajalah. Kerana kita khawatir satu ketika nanti Quran akan tinggal kosong. Kosong tu bukan, ada orang mengatakan hilang tulisan, bagi saya hilang makna. Orang dah tak faham, orang dah tak ikut. Itu juga artinya Quran itu kosong. Saudara, jadi fitnah di mana-mana. Jadi kawan, kita jaga diri, jaga keluarga dan jaga orang tersayang. InsyaAllah saudara, kita jaga Allah, Allah juga akan jaga kita. Dunia ini adalah sementara saudara. Itu pesanan tazkirah seketika. Jangan marah pada saya perlu mengingati antara satu sama lain. Jadi hari ni Azhar ada pesan pada saya, dia kata apa, jangan lupa ni sumek ni. Kalau saudara nak sumek ni adalah untuk tambahan. Bukan pengesahan doktor dan sebagainya, tak ada. Jadi ini tradisional. Orang Timur Tengah mereka menggunakan sumek. Kalau sakit, demam dan sebagainya, cubalah dijadikan sebahagian daripada untuk rawatan. Kalau ada sakit baki kuman COVID-19 ini, mungkin. Jadi bukan pasti. Sebab segala-galanya datang daripada Allah SWT. Sumek ini, saudara boleh berhubung dengan Azhar 011 330 41241. 011 330 41241. Dia pun tak banyak lagi, tinggal singat dalam 7-8 botol saja lagi. Saudara, ini bukan e-commerce, saudara. E-commerce saya tidak buat untuk sepanjang 2 minggu ini. Ya saudara, kata-kata mutiara, saudara ingat, bahagia rumah tangga itu bukanlah kerana kekayaan suami. Bukan juga kerana cantiknya wajah isteri. Tapi bahagia itu datang bila suami itu saling jujur, saling menerima kekurangan, saling memaafkan dan saling sayang menyayangi. Jadi saudara, rawatlah cinta kasih anda di rumah, di keluarga bersama dengan keluarga anda. Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat, kalau kerajaan berbelanja tanpa had, negara kita akan bankrupt. Kalau berlaku sesuatu pada negara, maka pimpinan hari ini mesti dipertanggungjawabkan. Ya saudara, kita tuntut cuma moratorium, minta supaya kumpulan wang simpanan pekerja. Saya tak tahu apa cerita, apa khabar. Okey saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah semakin celaru dan huru-hara. Semakin celaru dan huru-hara, saudara. Sebelum itu kita santun dulu pantun Pak Nazil. Indah bahasanya. Kata Pak Nazil, Pak Abrahah asal Kerinci, tubuhnya agam, sentiasa ceria. Apabila marah, timbullah benci. Begitulah ragam naluri manusia. Jadi bila marah, datang kebencian. Oleh itu, jangan kita mengundang kemarahan orang. Katanya lagi, dari nakar ke megat dewa, mencari pala seluruh pasar. Sekecil luka, merintih kecewa. Ini kan pula lukanya besar. Kalau luka yang kecil pun kita rasa kecewa, ini kan luka besar. Perasaan kita, kita merintih. Begitulah saudara. Ya. Baik.
Sekali lagi saya memberi peringatan saudara yang menyalin atau menyunting semula live pencerahan saya dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun channel yang lain dalam media sosial ini, semua itu menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sedikit pun atas sebarang suntingan ataupun pemindahan daripada channel, melainkan saya punya Amir Hijaz Fans. Saudara, dan saya memang tidak berkeupayaan untuk melihat semua saudara. Jadi kalau saudara nak berbicara, nak kita berbincang, kemukakan, saya akan santun, asalkan prinsipnya ya, we must agree to disagree. Ini ruangan pencerahan, bukan untuk saya berkempen, bukan untuk saya memaksa anda percaya pada saya. Tidak. Saya berhak untuk memberi pandangan, anda berhak untuk menerima ataupun menolak. Jadi jangan nak santun dengan maki hamun, nak kata orang tua ni bercakap sajalah apa semua. Buat apa? Benda ini tidak meninggalkan sebarang kudis pada saya. Sebab bagi saya merasakan saya perlu memberi pencerahan. Itu saja. Bukan nak maki orang dan sebagainya, tak ada. Sebab saudara, sekarang ini, saudara kena ingat tau. Saya amat terkesan apabila menatap kenyataan daripada Datuk Ramli Din, iaitu pengarah pengurusan polis di Bukit Aman. Menurut beliau, sejumlah 266 orang warga kita yang telah pun mengambil keputusan membunuh diri sepanjang PKP 2 tahun ini. Ini saudara, ini amat memeranjatkan saya dan menyeramkan. Jadi 260 orang telah mengambil keputusan bunuh diri ketika PKP dilaksanakan. Menurut Datuk Ramli Din, 25% adalah akibat daripada beban hutang yang tinggi. Banyak hutang, tak ada sumber pendapatan, akhirnya dia ambil keputusan membunuh diri. 24% masalah keluarga. Jadi saudara dalam keluarga, jangan beri tekanan pada keluarga. Kalau tak ada duit pun sama-sama lah, sebab dah hilang upaya. Jangan saudara merengek, nak itu, nak ini dan sebagainya. Akhirnya, ketua keluarga itu, suami ni ambil keputusan, dia bunuh diri. Dah tak ada jalan. Dan 23% lagi adalah kesan perbalahan rumah tangga. Bergaduh suami isteri, bergaduh anak dengan bapa. Jadi ini laporan daripada pihak polis. Saya cuma membacakan pencerahan yang saya dapat. Jadi punca bunuh diri yang lain adalah sebabkan hilang pekerjaan. Di mana daripada jumlah 266 orang yang bunuh diri itu, di Johor saja terdapat seramai 47 kes. Begitu juga di Selangor 30 kes dan di Kuala Lumpur 38 kes. Banyak, ramai. 78% kes bunuh diri adalah kaum lelaki. Sementara 22% saja kaum wanita. Jadi di mana yang berusia dalam lingkungan 40 tahun. Ini lingkungan 40 tahun itu adalah 50% yang membunuh diri. Jadi 41 ke atas 24%, sementara di bawah usia 18 tahun seramai 23%. Dan cara mereka bunuh ni, kes gantung diri adalah 189 orang. Dah ambil keputusan, duduk kat mana-mana, tengok tempat tinggi, ambil tali, geram. Sebab dah hilang keyakinan untuk terus hidup. Kemudian 37 kes terjun dari bangunan tinggi. 14 kes minum racun. Astaghfirullahalazim. Dan 13 kes mencederakan diri dengan benda-benda tajam. Dan 13 kes menelan pil tidur. Ada juga dengan menghidu asap arang ataupun exhaust kenderaan. Monocycle, dia buka motor ke, buka kereta, dia duduk belakang exhaust tu, dia sedut, maka meninggal. Ini adalah kes kesan bunuh diri. Jadi bagi saya semua ini berlaku tidak lain tak bukanlah tekanan. Kesan dari PKP, hilang pendapatan, tekanan keluarga, kita bergaduh suami isteri. Jadi sebab itu saya selalu berpesan, rawatlah cinta kasih kita dalam sebuah keluarga, ciptalah kebahagiaan dalam keadaan sukar. Sebab hari ini, saudara, semua orang kena ikat perut. Sebab itu kadang-kadang saya bila dengar pimpinan negara, pimpinan kerajaan, minta rakyat ikat perut daripada zaman Dr. Mahathir lagi. Daripada zaman Pakatan Harapan lagi. Ini masanya kita kena ikat perut. Jadi rakyat disuruh ikat perut. Pimpinan tak ikat perut. Ini yang kadang-kadang kita naik angin. Semua minta ikat perut. Berulang-ulang kali di kaca TV ke, di laman sosial ke. Kita rasa bosan lah. Bosan dengan kenyataan-kenyataan begitu. Jadi tak perlulah nak sebut. Sebab kita tahu. Memang sekarang pun dalam keadaan darurat ni tentulah rakyat kena ikat perut.
Sebab sekarang ni bila dalam darurat, pelabur tak ada, peluang pekerjaan tak ada, duit semakin ciput. Ya, saudara. Malahan bila sekarang ni dalam lockdown ni, ini perintah kawalan PKP pergerakan dengan ketat lagi, nampak gayanya bertambah-tambah lagi lah teruk. Jadi, tadi saya terima saudara Zulkifli Mansur. Dia mengutarakan persoalan, dia kata bagaimana Kementerian Perdagangan, kata saudara Zulkarnain Mansur, bagaimana persoalannya Kementerian Perdagangan dalam negeri dan hak ehwal pengguna telah pun melonggarkan syarat pelanggan boleh berbelanja dan membelah di pasar raya lebih dari 2 jam. Pula dah. Dulu kata tak boleh, sekarang kata boleh. Inilah saya kata, ini satu SOP ataupun peraturan yang flip-flop. Kalau dah dibenarkan lebih dari 2 jam, tentulah lebih mudah lagi penularan. Dulu dibuat begitu untuk mengelakkan penularan virus corona. Jadi datang ke pasar raya, tempoh 2 jam tu pilih 1, 2, 3, 4 barang, balik. Ini tidak berada begitu, dibenarkan pula. Saya rasa inilah keadaannya putaran flip-flop. Peraturan yang kadang-kadang tak menentu. Ini membuatkan kita marah sebenarnya. Dan satu lagi yang saya amat meranjat, ini mereka yang bertugas di Kementerian Sains dan Teknologi, mereka yang berada di Kementerian Kesihatan, kena nasihatkan bos anda. Saya amat terperanjat apabila menatap media CNBC Indonesia. Ini tak ada di Malaysia. Sebab menurut media CNBC Indonesia, ia melaporkan bahawa katanya kerajaan Malaysia memutuskan untuk memberhentikan vaksin dari jenis AstraZeneca dalam program vaksinasi nasionalnya. Saya kata kejut saya. Dan saya harap pegawai, kalau daripada bahagian komunikasi, Kementerian Sains dan juga Kementerian Kesihatan, sila layari media CNBC Indonesia. Ini serius, saudara. Ini serius. Sebab dia kata kita nak menghentikan pula jenis AstraZeneca. Ini boleh menimbulkan kegusaran. Jadi saya dan menteri kena jawab. Kena beri penjelasan. Dan kena bertanya dengan CNBC. Kenapa benda begitu berlaku? Kenapa mereka melaporkan yang bukan-bukan? Kenapa boleh menimbulkan kegusaran bagi rakyat kita? Saudara, ini saya dengar dia, saya terkejut. Astaghfirullahalazim, saya kata. Dan ini kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin ada mereka-mereka yang berusaha untuk kempen supaya rakyat tidak melakukan vaksinasi. Ini juga perlu ditangani. Saudara, negara kita lah orang lain nak melaporkan. Buat apa? Apakah ini benar? Itu masalah dia. Kalau tak, kena dipersoalkan. Jadi saya haraplah Kementerian Penerangan juga sila layari media CNBC Indonesia. Dia juruhebah dia tu bercakap dalam bahasa Indonesia. Wanita. Biasa dengar saya terkejut. Saudara, dan hari ini kita dari segi politiknya kita dengar apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan keadaan penuh kekecewaan. Kita pun hairan juga, dan sebab ini keputusan pimpinan kerajaan untuk membatalkan Kongres Parti Keadilan. Saya daripada UMNO. Saya parti UMNO, memanglah kalau kita parti bancang kawan lah. Tidak, bagi saya, kita kebebasan. Biarlah parti mereka lah parti yang berdaftar. Dan dia nak buat secara alam maya. Buatlah. Yang asalkan jangan melanggar SOP. Tapi kalau dihentikan, ini satu benda yang tidak baik bagi saya. Ini tidak menggambarkan suasana yang kita ni sudah kita mengamalkan demokrasi yang benar-benar demokrasi. Ini saya tak tahulah, saya tak mau campur tangan banyak sangat. Mereka tentulah pihak-pihak ini kepimpinan negara ada dia punya alasan, tetapi bagi saya kalau dah dibuat secara maya, macam saya bercakap dengan saudara, takkan ada jangkitan pada seluruh orang. Ini keadaannya. Jadi saya UMNO pun dah tak boleh nak adakan persidangan katanya, tak boleh adakan pemilihan. Okey, kita terima, tak ada masalah. Tetapi macam mana pun janganlah kita sampai ke peringkat demokrasi yang terikat. Ini negara kita ni negara demokrasi raja berperlembagaan. Kita kena patuh kepada perlembagaan, kebebasan rakyat untuk memilih mana-mana parti yang dia suka. Sebab itu saya tidak bukanlah kerana itu Parti Keadilan saya pertahankan, tidak. Saya orang UMNO. Tapi bagi saya tak suka tengok adanya ciri-ciri kepimpinan ataupun politik yang jumut bagi saya. Ini politik jumut lah bagi saya. Walau bagaimanapun saya dengarlah juga tadi apa lontaran daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa dia kata bahawa partinya sekarang ni akan beranggapan semua kawan. Okey, tak ada masalah.
Kita tahu, cuma yang saya agak tertarik bahawa beliau tetap menekankan bahawa usaha keadilan adalah untuk menentang korupsi. Ini memang kita kena sokong. Orang nak buat baik kena sokong lah. Memang saya pun menentang KKN. Kronisme, korupsi, nepotisme. Okay. Jadi bagi saya dalam keadaan begini, saya tak tahulah kenapa keputusan-keputusan yang dibuat begitu. So, mereka nak mengadakan kongresnya bukan di Dewan. Dan saya mengharapkan disediakan satu SOP yang jelas kepada semua parti-parti politik. Sebab itu sebelum kita nak buat satu keputusan, kena dipikirkan semua aspek. Jadi aspek kepartian parti-parti politik, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Jadi bagi saya tak setuju. Amat tidak bersetuju kalau orang nak politik, biarlah nak bercakap. Dan dia bukan bercakap di atas pentas, dia bukan bercakap di dalam dewan dengan ada orang, tak ada. Maya, macam saudara dengan saya. Jadi alasan takkan sebab itu jangkitan COVID-19. Ini alasan yang bagi saya jumut, yang tak boleh dipercayai. Dan ini menimbulkan persepsi yang tidak baik pada pimpinan kerajaan. Itu saja bagi saya. Akhirnya rakyat merasakan kamu berkuasa, kamu buatlah macam-macam. Saya tidak bersetuju. Secara peribadi saya lah. Kalau orang lain nak setuju, carry on. Mungkinlah kedua takut kalau Anwar Ibrahim bercakap nanti ucapannya itu akan dipakai dan dilihat seluruh dunia. Dan kalau dia nak bercakap, boleh bercakap bila-bila pun, tak ada masalah. Dia nak cakap dalam kongresnya, alih-alih keadilan bercakaplah UMNO pun sama juga. Bila UMNO mengadakan sidang mayanya, alih-alih UMNO menyuarakan, Presiden bercakap. Sepatutnya begitu. Itu jadi saya haraplah supaya jangan berlaku lagi lah. Cukup-cukuplah kita mengamalkan politik yang jumut. Dan sekarang ini pun saya susah hati juga. Walaupun saya tak bersetuju, memang saya tak bersetuju dengan semalam saya balun juga ini Presiden PAS. Tapi hari ini saya timbul rasa ihsan belah sebab beliau hari ini sedang berada di hospital untuk mendapat rawatan lanjut berhubung dengan rawatan jantung, sakit jantung. Jadi tak perlulah saya beri kejutan. Cuma kepada lebay-lebay yang lain tu, ingatlah, janganlah pula bagi meninsahkan hati Presiden anda. Saya rasa mungkin jugalah Tuan Guru Haji Hadi ni dia susah hati. Banyak sangat yang dibuat ni kelang kabutnya. Saya tengoklah sekarang ni saudara ya. Contoh saya bagi tahu, apabila lebay Kota Baru tu dia kata parlimen boleh bersidang tapi hybrid pula dah. Nak bersidangnya bila? Jadi benda ini orang akan menunjal kepada parti PAS. Dan sebab dia mewakili parti PAS, beliau jaga haiwan undang nak hybrid. Hybrid ni saya dapat kiriman mengatakan bahawa kalau hybrid itu, istilah parlimen bersidang hybrid ni mungkin dalam bahasa mudahnya adalah dua alat, dua cara. Iaitu maya dengan berdepan. Ngertinya dua alat sulit lah brother, macam pondan lah jawabnya. Jadi dalam keadaan begini tak perlulah kita nak sebut hybrid kalau nak tunjuk hebat sangat bahasa Inggerisnya. Tak perlu. Nyatakan bahawa parlimen akan bersidang, sebahagian daripada ahlinya boleh berdepan dalam dewan, yang mana tu kerana tempat yang terbatas, boleh secara maya. Sebab di parlimen sekarang ni, bangunan parlimen sekarang ni ada bangunan baru, tiap-tiap wakil rakyat ada pejabatnya. Di belakang bangunan parlimen sekarang ada bangunan baru. Pejabat menteri, pejabat wakil rakyat, mereka duduk dalam bilik dia. Kalau ketua pembangkang, dia duduklah pejabat ketua pembangkang. Kalau Perdana Menteri, ada pejabat Perdana Menteri di parlimen. Kalau menteri-menteri, semua ada pejabat. Jadi tak payah nak cakap hybrid. Bila hybrid ini menimbulkan persoalan, rakyat kata apa benda hybrid ni? Macam kereta. Sekejap boleh guna gas, sekejap boleh gunakan minyak petrol. Dan jadi tak perlulah lebay weh. Ini susahlah bila bercakap dengan lebay RM20 ni. Betul, saya kata kita sebenarnya kita nak melupakan sengketa sebenarnya saudara. Saya bukanlah ini nak marah sangat, tapi hari-hari buka ada je benda yang tak betul. Buka-buka ada je benda tak betul. Saya pun saya katakan letih nak bercakap. Contoh hari ini tiba-tiba Menteri Besar Kedah. Ini lebay daripada baling ni. Saya baik dengan beliau, baik dengan pegawainya. Biasa kalau sidang parlimen datang, jumpa, kita minum kopi, berbincang. Pada mula beliau jadi Menteri Besar, saya kata baguslah. Tapi kita dah nampak dah, tiba-tiba buat kenyataan, bergaduh dengan Pulau Pinang. Saya kata kenapa angkuh sangat dia ni?
Kan? Sebab dia pun dalam keadaan ambil alih jadi Menteri Besar Kedah. Kedah ni bukanlah negeri perindustrian, negeri pertanian. Jadi tiba-tiba nak sekat air sungai Kuala Muda, tak boleh nak hantar supply ke Pulau Pinang. Apa hal? Kemudian lebih kurang sebulan, 2 bulan, timbul pula cerita Kedah mempunyai hasil bumi yang nilainya 5 triliun. Saya kata dia ni nak bercakap apa benda lah lebay ni. Apa hal lah lebay seorang ni. Sebab itu kata kadang-kadang bila kita bercakap, nampak sangat kejumutan kita. Nampak sangat pemikiran kita ni tak advance. Macam mana kamu boleh menilai di bawah tanah bumi Kedah tu ada 5 trilion? Mungkin lebih daripada itu. Tak payah nak sebutlah bahawa kita alhamdulillah syukur bahawa mengikut pakar-pakar sains bumi mengatakan bahawa di bawah bumi Kedah ini ada hasil bumi yang boleh mendatangkan hasil. Jadi rakyat Kedah harus bersyukur dan kita berusaha untuk membangunkan negeri dengan maju. Kan itu lebih baik. Kau dah bergaduh dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang ni mengikut sejarahnya saudara, jangan lupa memang Pulau Pinang adalah sebahagian daripada negeri Kedah. Sehingga hari ini pun kalau tak silap saya, Pulau Pinang masih lagi membayar sewa kepada Sultan Kedah. Sebab Pulau Pinang itu negeri Kedah. Sebahagian daripada negeri Kedah. Dia berbeza dengan Pulau Temasek. Pulau Pinang adalah milik negeri Kedah yang disewa daripada zaman Princess Light lagi. Jadi janganlah kita merasakan bahawa asingkan orang Pulau Pinang. Sebab itu dia cakap utara lah. Jangan kita melihat sesuatu benda itu bahawa nak pengasingan berlaku. Santunilah, tak kisahlah kerana sekarang ni dipimpin oleh DAP, sebelum itu oleh Gerakan. Sebelum tu oleh MCA, tak ada masalah. Kerana majoriti penduduk yang berada di pulau. Kalau nak cari politik, tambahkanlah ahli UMNO, tambahkanlah orang Melayu di Pulau Pinang, usahakanlah dekat persekitaran. Jangan kita tiba buat musuh. Pulau Pinang lah sebahagian daripada jajahan Kedah, saudara. Jangan kita jadi nak sekat air tak boleh bagi. Itu bukan himun, itu bukan cara Islam. Jadi saya kata lebay ni apa hal? Dan hari ini timbul pula cerita lagi. Yalah, lebay, tak biasa dapat duit gamaknya, gaji besar. Selama ini mungkin gaji dapatlah 4-5 ribu sebulan. Tiba-tiba jadi menteri besar. Nak beli kereta. Okey? Tak ada masalah kau nak beli kereta, kau jual kereta Volvo, kamu jual lah. Tetapi masalah sekarang ni, kenapa kamu pergi ke Pulau Pinang? Pergi ke Juru? Kenapa melakukan rentas sempadan? You adalah pemimpin kerajaan. Leadership by example. Kepimpinan melalui tauladan. Kenapa tak beri tauladan yang baik? Kenapa harus orang nak kena belilah kereta ke Pulau Pinang? Dan akhirnya waktu dia pergi ke kedai tu, ada gambar culipan daripada media sosial. Sekarang ni nak saman pula budak yang ambil gambar tu. Dah mulalah mengaku dia tak ada. Tidak berlaku apa-apa ini penjarakan sosial. No, soalnya kamu menteri, kamu kena ingat. Kemana-mana saja pergerakan kamu dilihat oleh rakyat. Jadi sekarang pada semalam menafikan, hari ini kena siasat dengan polis. Apa nak jadi? Jadi lebay Kedah ni pun satu hal lagi. Adakah mereka ni jadi kejutan? Sebenarnya mereka terkejut dapat kuasa begitu besar. Sebagai menteri besar agamanya yang jadi menteri, terkejut. Selama ini duduk sampingan saja. Duduk berkempen di luar-luar. Bila ada kempen, saya bukan nak merendah-rendahkan, tidak. Tetapi ini lebay Ford lah. Akhirnya orang gelai lebay Ford. Lebay RM20. Lebay sekutu mawar merah. Saya dengar tadi Mahfuz Omar buat satu tape, satu video. Sekuntum mawar merah. Dah jadi masalah pula. Ada pula lebay lagi ni. Anak dia mengatakan rakyat ni sampah. Ni apa benda ni korang ni? Dulu tak ada kuasa, sekarang dah ada kuasa. Jalankan tugas tanggungjawab. Ada lebay lagi, seorang lagi tu mengatakan Kelantan ni ada air, apa susah? Belakang tu ada sungai, ambillah air sungai. What type of leadership you are trying to show to the people of Malaysia? Ni buat saya marah. Selama ni anda nak kuasa, rakyat dah bagi kuasa. Tak kan ini, berilah kepercayaan pada kami. Kita membangun cara Islam. Ini bukan cara Islam. Kalau kamu buat salah, mengaku salah, bayar je lah fine tu. Apa ada masalah? Datuk Seri Najib pun dia tahu dia silap. Dia pergi bayar fine. Mengaku polis datang ambil statement, saya minta maaf lah sebab saya pergi makan nasi ayam. Lama tak dapat makan nasi ayam, pergi. Saya terlupa. Mengaku.
Seorang yang mengaku kesilapan adalah orang lebih mulia daripada orang yang menafikan benda yang dia buat. Saudara Halim, tak tunjuk power. Ini bukan soal nak tunjuk power. Ini bukan soalnya kamu nak tunjuk kamu berkuasa. No. You are... sebab itu perabaikan lebay aja levelnya. Kepias, sengit sana, sengit sini. Nah dulu sebelum kamu ada kuasa. Okey? Macam-macam kamu kena nak buat. Sekarang bila dah berkuasa, nak tunjuk kuasa. Apa salah? Pergi belilah. Kalau Ford dekat ini Kedah, bukan tak ada kedai Ford. Kalau nak sangat, suruhlah tokey Ford tu, wakil, penjual, jurujual, datang ke rumah. Dia kediaman macam besar. Dia boleh masuk seorang. Ini tidak. Kamu pergi kat sana, bila gambar kamu ada, kamu nak nafikan. Sekarang ni kena siasat polis. Kalau benar macam mana? Mana tak muka? Jadi sebab itu saya kesian lah. Akhirnya Haji Hadi pun degup jantungnya kencang lah. Lepas satu-satu. Ini saya cakap terang. Malas nak sebut nama lebay ni. Dulu hebat sangat. Bersyarahnya, kepimpinan. Sekarang ni apa cerita? Mereka ni sebenarnya mengalami kejutan budaya. Tak mimpi dapat jadi menteri besar, dapat jadi menteri besar Kedah. Bila dah jadi menteri besar Kedah, duit banyak, nak pakai kereta, mungkinlah ambil Ford Ranger ke apa ke. Jadi takut kalau nak beli apa-apa Alphard ke, nak beli kereta daripada Mercedes, mungkin jadi isu. Okey, Ford. Okey, tak ada masalah, tetapi pergi apa hal? Kamu pertama sekali kamu melanggar luar daerah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Yang kedua, kamu tak boleh naik kereta dengan 2-3 orang. Ini SOP, tunjuklah sifatnya. Now kamu menafikan, nak saman pula budak perempuan yang ambil gambar, yang masuk, yang nak uploadkan gambar tu dalam media sosial. Ini tak betul. Ini contoh tak baik. Saya lihat sekarang ni banyak kontroversi yang berlaku di kalangan lebay-lebay. UMNO pun ada juga, bukan tak ada. Tapi sekarang dah kurang. Dah ada kelegaan. Sebab itu kalau UMNO, memang saya palun habis-habisan. Sebab ini menggambarkan imej parti yang tidak baik. Saya tengoklah. Imej macam mana nak dapatkan. Wakil rakyat macam mana kalau melihat rakyat nilainya RM20 macam di Kota Baru. Siapa buat saat ini suntikan vaksin, bayar RM20. Nak dapat RM20, beratur pergi kat pejabat dia. Satu hal. Kemudian ada pula ahli parlimen sekuntum mawar merah yang berlaku di Terengganu. Ini masalah dan ini dia punya fiasko di Lembaga Getah Asli tak selesai lagi. Apa kata kalau benda ini terburai? Benda ini akan terburai. Saya kira bila Suruhanjaya Pencegah Rasuah masuk, mereka akan siasat. Saya berkeyakinan tentulah ada sesuatu yang membuatkan ada unsur-unsur. Itu pulang. Jadi saya tak mau campur tangan, itu saya tak mau bercakap. Biarlah pihak berkuasa menentukannya. Dan ini menimbulkan persepsi rakyat. Tak lama pun. Tak sampai pun 2 tahun. Baru setahun jadi menteri dah ada cerita yang bukan-bukan. Dan tanah yang jadi masalah sekarang ni, jadi perdebatan sekarang ni, tanah milik Lembaga Getah Asli. Tanah itu adalah tanah warisan. Yang tak sepatutnya lepas ke tangan pemaju, tak sepatutnya disewakan. Ini milik Lembaga Getah. Dan ada pula, ini satu. Lebay juga. Kononnya hebat. Datuk Seri Najib selama ini mencari populariti. Sebab itulah dia mengkritik kerajaan. Tiba-tiba timbul pula cerita. Juwita aku sayang. Ada pula juwita aku sayang di Perak. Mula-mula kata kahwin, tapi pernikahan itu dia pertelingkahan. Sebab pendaftaran, memanglah kamu dah akad nikah tu sah, tak ada masalah. Tetapi pernikahan itu hendaklah didaftarkan mengikut hukum undang-undang syariah. Kemudian berlaku perceraian hanya dengan WhatsApp. Ini bukan contoh yang baik. Sebab anda memimpin parti yang meletakkan Islam. Islam. Takkan berlaku perceraian, kahwin tak register. Kalau nak kahwin di golok pun kahwinlah, balik bayarlah all the fine. Kena tak mengaku pula lagi. Jadi ini keadaannya. Jadi ini lebay, juwita aku sayang. Ni ada pula lagi, menteri besar. Heboh pula dalam ni. Anaknya menganggap rakyat ni sampah. Mana boleh begitu? Kenapa rakyat disampahkan? Mungkin kerana ada pula menteri daripada lebay pas juga ni. Orang kata jangan bawa sampah sarap yang asalnya daripada plastik.
Ini daripada Amerika, 2-3 kontainer bawa masuk untuk kononnya dipulih semula dan sebagainya, dirawat semula apa semua. Kenapa bawa masuk sampah? Kerana kita tak nak import sampah, kita nak import barang makanan, kita nak import barang berkualiti. Tok Lebay, jagalah alam sekitar negeri kita ni. Kalau negeri luar pun tak mau untuk melakukan kitar semula plastik, jadi tak payah kita nak terima. Ini bagi permit. Okey, 2 kontainer jadi isu besar. Ini masalah, kesian. Saya kesian tuan Haji kalau dia duduk dalam ward pun memanglah sakit jantung dia memikirkannya. Itu masalah. Sebab itu ada persoalan. Dah setahun dah lebay-lebay ni. Berada dalam kerajaan, membina bau Islam. Soalan kita tanya. Dulu di luar kerajaan macam-macam cakap. Sekarang ni kedai judi ada tak? Ada. Kedai arak ada tak? Ada. Pemandu mabuk ada tak? Ada. Kasino tutup ke? Buka. Riba, bank macam mana? Buka. Rang Undang-Undang 355? Bukan lagi alasan. Hudud macam mana? Dah bukan jadi agendanya. Jadi harga rumah turun ke di Kelantan, di Terengganu? Tidak. Kalau beli kenderaan baru, murah ke? Tak. Ekonomi orang Melayu, orang Islam maju ke? Tidak. Sajat macam mana? Lepas. Belum lagi. Rasuah macam mana? Rasuah. Apakah tidak ada pelibatan rasuah di kalangan pemimpin? Ini pramugari dah pakai tudung semua. Nasib baik kapal terbang tak berjalan sekarang. Dan yang dulu diperjuangkan, bagaimana dengan untung nasib? Allahyarham Adib, anggota bomba yang terkorban, telahkah disantuni, keluarga dia macam mana? Sekarang dah jadi besar, jadi pergi beli kereta, buat apa? Pergilah jumpa keluarga Adib, lebih penting. Tengok keluarga dalam keadaan PKP ni, dia susah, anak dah tak ada, santunilah. Sebab anda seolah waktu itu anda nak memperjuangkan. Lepas satu-satu. Itulah keadaan saudara. Now sekarang saudara, ya, saya melihat hari ini, saya bagi tahu terus terang, betul saya kata bercempera ni, dah huru-hara sekarang ni. Syarikat Toyota menurut laporan berita harian pada 2 bulan Jun yang lalu ni telah pun menutup dia punya operasi dan pengeluarannya dan menghentikan pengeluaran syarikat Toyota dan Honda. Kemudian hari ini kita dengar restoran Paparish. Ya, Paparish satu restoran dia lebih kurang dalam 10-20 orang di seluruh negara kerana mengalami kerugian sebanyak 37 juta menutup operasi. Jadi persoalan kita, ke mana mereka nak pergi? Pekerja-pekerja kaki tangan pengeluaran Toyota, Honda, Hyundai dan sebagainya. Maka ini menyumbang kepada masalah ketiada pekerjaan. Bagaimana juga buruh-buruh yang datang dari luar negeri? Apakah telah disantuni? Apakah kita dapat jumlah sebenarnya? Buruh asing berapa jumlah? Kabarnya antara 1 ke 2 juta yang berdaftar, yang tak berdaftar lebih kurang 4 juta. Kalau 4 juta nanti, apakah sudahkah ditangani mereka ini? So this is the biggest problem. Sebab itu sekarang ni sepatut masuk ke kilang-kilang, kilang itu disulin setiap pekerja. Ini rakyat Malaysia, ini dari luar negeri. Sebab mereka ni perlu. Sebab ini akan mendatangkan masalah bila mereka diberhentikan kerja, maka akan melibatkan jenayah sebab mereka daripada luar negeri. Saudara, ini masalah besar. Saya kecewalah hari ini restoran tertua. Restoran yang tertua yang usianya 100 tahun telah pun menutup dia punya operasinya, itu restoran Coliseum. Restoran Coliseum di Jalan Tengku Abdul Rahman berhampiran dengan Pawagam Coliseum. Ini kawasan yang Tengku Abdul Rahman, ini kawasan bagi saya lah banyak nostalgianya. Di situlah kita orang Melayu ni belajar makan steak. Sedap dia punya steak. Sekarang tak ada dah. Walaupun ada operasinya mengikut daripada pengurusnya saudara Zarin apakah. Baru saya tahu bahawa restoran Coliseum ni diuruskan oleh orang Melayu Islam. Memang sedap. Sekarang dah tak ada dah. Yang ada di Putrajaya, yang ada di Mid Valley, dia ada 3 cawangan dah. Ada satu lagi di Putrajaya. Tapi di yang Tengku Abdul Rahman tak ada. Kalau saudara lihat, saya pernah berada di London, saudara. Saya pergi tinggal di London. Satu restoran nama dia The Strand. Itu kawasan untuk para wartawan. Sampai sekarang restoran itu kekal. Ini restoran Coliseum ini usianya 100 tahun.
It is the heritage of the country. Habis. Berderai. Saya banyak lagi persoalan yang saya nak santuni malam ini. Tapi keadaannya sekarang ni, kita redah ajalah apa yang ada. Saudara minta lama. Sebab sekarang ni kita dah celaru hari biru. Sebab menurut mantan Menteri Kewangan dulu, Datuk Johari, dia kata sekarang dah segala-galanya dah huru-hara. Segala-galanya. Persoalan bagaimana kita nak menghadapi kehidupan, baik jerih rakyat, kehidupan keluarga yang tersepit. Dan dulu keluarga kita penuh dengan hilai tawa. Dah tak ada dah sekarang ni. Sekarang ni semua dah berubah. Serba-serbi dah tidak ketentuan. Malahan hati sentiasa dijengah bimbang dan gusar. Apakah hari esok ada sinar bahagia? Sebab itu saya terima kiriman daripada saudara Kangaroo. Dia kata, ini bukan total lockdown tu. Dia kata sepatutnya digantikan dengan total lockdown. Baru betul. Sebab sekejap ini, sekejap tu. Sekejap ya, sekejap tidak. Minta saya mengulas kenapa kerajaan belum benarkan negeri Sabah beli vaksin sendiri. Yang saya katakan tadi. Sepatutnya setiap negeri, dia tak sepatutnya kerajaan Sabah beli. Sepatutnya kena hantar. Peruntukan dah ambil daripada kantung wang negara. Mesti dihantar berapa jumlah rakyat Sabah memerlukan vaksin. Dihantar secara percuma, bukan kena beli. Kalau beli, ini big question mark. Kita nak tanya. Duit dah ambil 3 bilion. Peruntukan dah ambil. Takkan Sabah pula kena beli. Takkan Sarawak kena beli. Kalau ini berlaku, memanglah mengundang masalah besar pada rakyat. Jadi saudara Kangaroo, jangan risau. Sepatutnya benda tu vaksin ini dihantar oleh Kementerian Kesihatan. Nah, ini ini bukan soal kecil, ini soal besar, ini soal prinsip, saudara. Kemudian saudara Razi Ismail, dia kata geng-geng Tok Lebah ni kata hubungan PAS UMNO dalam MNF ibarat sedarah sedaging. Lepas tu tak boleh diteruskan. Tapi hubungan antara PAS dengan PBM dan PN pula ibarat susuan. Ini susuan ni mak tinggi mana pula yang bagi susunya? Inilah masalahnya. Gambaran dengan UMNO ni adik-beradik sedara. Lepas tu minum susu dengan PBM. Gitu maksudnya, itu bapak tinggi kamu. Saya minta maaf lah mereka. Saudara Khairul Aman, dia kata mintalah pencerahan sikit. Kenapa syarikat kredit macam Toyota Capital yang beri pinjaman, sewa beli kenderaan, tak boleh buat moratorium. Macam bank juga. Ini yang saya katakan, syarikat-syarikat kenderaan, syarikat-syarikat finance, patutnya bagi moratorium. Kita ada kuasa sekarang ni, gunakan kuasa darurat. It's up to the minister. Terpulang pada menteri. Jangan sama sekali kita takut untuk melaksanakan. Sebab dah diberi dalam darurat sekarang ni. Everything is emergency. Termaktub dalam ordinan darurat. Jangan nak bagi alasan yang bukan-bukan. Dan sekarang ni, kita tidak cekap menangani COVID-19, dan lockdown. Tapi yang terkesan siapa? Kemudian setiap pemimpin wakil rakyat, adun, ahli parlimen sepatutnya turun padang. Tapi saya dapat call tadi daripada seorang wakil rakyat, ahli parlimen. Dia nak pergi mengantar makanan pada rakyat dia. Pun tak boleh rupanya, kena tahan. Jadi ertinya sekarang ni SOP yang tak menentu, yang tak jelas. Sepatutnya semua wakil rakyat, semua pemimpin-pemimpin politik, sama ada dia ketua bahagian, sama ada adun, sama ada dia esko, sama ada dia ahli parlimen. Kalau mereka sekarang ni nak menghantar makanan, mesti ada pelepasan. Kereta mereka ada crash, adun, esko, menteri. Ini takkan nak santun. Ni nak hantar makanan. Dia telefon saya tadi. Saya sedih mendengar. Iya ke? Saya kata astagfirullahalazim. Ini bukan, saya tak salahkan pihak polis. Yang salah adalah pimpinan tidak menjelaskan secara jelas, secara tuntas apa yang you boleh buat, apa yang kamu tak boleh buat. Siapa yang boleh bergerak, siapa yang tak boleh bergerak. Bukan kilang dibuka. Ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat nak hantar makanan, nak santun rakyat dia, biarlah. Ini masalahnya sekarang, saudara. Sebab itu tak menentu. So, what type of law do we have now? Ini yang menjadi permasalahannya. Jadi kita bukan marah sangat pada pimpinan, tidak. Tetapi laksanakanlah. Ini nak hantar makanan pada rakyat yang terkesan. Rakyat yang tak boleh pergi ke kedai. Rakyat yang tak ada duit nak cari makan. Jadi siapa ni? Pok Lam, susu mawar sedap. Sekuntum mawar merah tak tahu ada susu tak ada susu. Kalau bunga mawar itu dah ranum, tak ada susu lah kot. Nah, ini masalahnya. Saya marah tadi bila dengar ahli parlimen cakap dengan saya sendiri. Dia kata saya dah siap. Dalam kereta saya belakang tak ada lebih kurang 200 bungkusan. 200 kampit beras, 200 kampit gula, 200 kampit susu tepung. Saya punya tiba-tiba kena tahan.
Polis kata tak boleh bergerak. Tapi nasib baiklah dia kata, kerana saya cerita, saya nak bagi pada rakyat. Alhamdulillah lah dia kata. Tapi pihak ni yang mengawal tu dia kata tak boleh sebenarnya. Jadi you membantutkan usaha begitu. Bagaimanapun kita terima kasih kepada timbang rasa, timbang tara anggota polis sebut, dia mengizinkan, maka dibolehkan. Jadi bila dibolehkan benda begitu, dapatlah kawasannya. Tapi dia tak boleh nak bawa merebak tempat-tempat lain. Kena ingat sebagai ahli parlimen, bukannya rakyat dia 50 orang, bukannya 1,000 orang, bukan 20,000 orang. Seorang ahli parlimen sekurang-kurangnya kalau di Negeri Selangor, kalau di Klang Valley ini sahaja, kurang-kurangnya 70-80 ribu yang perlu disantuni. Dia kena ambil tahu rakyat dia. Saya tanya, Yang Muhammad tahu ke? Saya tahu, dia kata. Saya tahu berapa jumlah surau, berapa jumlah masjid, berapa jumlah surau yang dikonvert jadi masjid. Wah, saya kata, hebat wakil rakyat ni. Tapi saya bersimpati. Saudara Nizam, buat dosa besar fitnah. Saya bukan fitnah. Ini saya bercakap sendiri. Jadi saudara kalau marah, sebab saya nak cakap, saya bukan marah pada orang PAS. Tidak. Tapi 4-5 ekor ni. Lebay-lebay ni. Yang lain tak ada. Saya tengok macam 2 malam lepas. Saya tengok ahli parlimen kawasan Kuala Kerai. Dia buat pondok untuk memberi makanan. Kita kena puji. Tapi yang lain macam mana? Saya nak marah kerana saya criticize Menteri Besar anda. Tak bolehlah begitu. Terimalah hakikat. Saya tunggu kalau ada laporan ahli parlimen daripada UMNO. Saya tengok tak betul. Contohnya Datuk Mai Sabri. Tiba-tiba tunjuklah pada rakyat makan Maggi mee. Jadi orang tak nak makan steak lah. Dah sekarang ni musim lah makan Maggi mee. Apakah memberi gambaran bahawa sekarang ni kita ni cuma makan Maggi mee? Ini keadaan saya tak bersetuju. Sama juga macam apa ini Azmin Ali. Jadi adalah wakil rakyat saya ketuk, kenapa dia tak sebut Azmin Ali? Saya kata orang macam ini kalau saya nak letup, saya nak hayun dia pun saya kata buat apa macam hayun keling mabuk ya. Tahu tak? Kalau orang tu mabuk, kita bagi pelempang pun dia bukan rasa. Tahu-tahu terterap dalam longkang aja. Macam itulah keadaannya. Dari segi politiknya bagi saya Azmin Ali is finished. Finished to Azmin Ali. Bye-bye, you are nowhere anymore. Rakyat tidak dapat menerima anda sebagai pemimpin. Sebab tindak laku anda. Apa yang anda buat, kepimpinan anda, tak ada, no way. Tanyalah orang Gombak, sorry. Mungkinlah kalangan pengikut dia, kemakan di Ekom ke, yang dapat imbuhan-imbuhan tertentu, mungkin mempertahankan, carry on. Saya tak ada masalah nak mempertahankan. Tetapi rakyat melihat, tunggu masa kamu. Cuma saya berpesan pada wakil rakyat saya tadi tu, saya kata, Wabi, kalaulah takdirnya berubah kerajaan, Wabi masih bertanding nanti, saya rasa lah, saya kata beberapa nama ahli-ahli menteri-menteri yang ada tu, malam keputusan pilihan raya tu kena tutup airport ni, dia kata. Sebab jangan ada orang lari diri. Sebab saya ada 5-6 nama yang mesti dipertahankan kerana mereka bertanggungjawab. Tambah-tambah lagi soal wang rakyat. Wang rakyat ini mesti di-count satu persatu. Jadi mereka-mereka ni jangan ingat dengan duit ini nak beli undi. Rakyat sekarang bukan macam dulu. Berkali-kali saya katakan, kamu bawa sekampit beras tidak mampu mengundang seuncang mimpi dan harapan. Rakyat hari ini ledakannya Tuhan saja yang tahu. Jadi saya banyak nak bercakap. Kita jumpa lagi malam esok lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jaga diri saya. Biarlah pemimpin yang ada sekarang ni tak boleh nak buat apa, kita nak macam mana? Mudah-mudahan kita berdoalah supaya ada sinar kehidupan, ada keharmonian, ada masa depan yang lebih gemilang untuk negara kita. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.